Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh barakah ini, saya ingin mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan pimpinan yang baru telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan bahawa saya tidak akan mempertahankan jawatan presiden saya dalam pemilihan parti yang akan diadakan sebelum hujung tahun hadapan, yang tarikhnya akan ditentukan oleh Majlis Pimpinan Tertinggi. Pengumuman yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu itu mengejutkan seluruh perwakilan yang hadir di Perhimpunan Agung Tahunan ke-6 minggu lalu. Bagaimanapun sehari kemudian Muhyiddin mengubah keputusan tersebut selepas ditolak sebulat suara oleh perwakilan Bersatu. Walaupun beliau memaklumkan bahawa keputusan itu dibuat selepas dinasihati isterinya Nur Aini Abdul Rahman, namun tindakan itu boleh dilihat sebagai manifestasi sokongan akar umbi yang kuat terhadap Muhyiddin. Parti lawan pula secara sinis menggambarkan tindakan Muhyiddin itu sebagai satu gimik, namun ada pemerhati politik berpandangan ia merupakan percaturan beliau untuk mengenal pasti siapa duri dalam daging yang mahu menggulingkannya. Wartawan Kini TV Seth Akmal dan Fung Yi Wen sempat menemui beberapa perwakilan bagi mendapatkan reaksi segera sejurus selepas pengumuman Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatannya. Pengumuman Tan Sri amat mengejutkan amat mengejutkan, dan feedback daripada ketua-ketua bahagian sendiri, daripada perwakilan sendiri amat tidak bersetuju dengan keputusan yang Tan Sri lakukan hari ini. Jadi saya yakin seluruh perwakilan yang ada pada hari ini tidak bersetuju dengan keputusan Tan Sri, dan ternyata selepas saja Tan Sri umumkan, hampir keseluruhan perwakilan meminta supaya Tan Sri menarik balik pengumuman untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Saya amat yakin Tan Sri Mahyudin adalah seorang yang very decisive, seorang yang teliti dalam membuat keputusan, baik untuk mengenai diri dia atau mengenai organisasi beliau. Tapi dalam pada itu, saya juga yakin parti masih memerlukan perkhidmatan beliau berdasarkan banyak faktor-faktor yang wujud pada hari inilah. Umpamanya faktor keperluan penyatuan orang Melayu, penyatuan rakyat Malaysia, faktor membela soal sosioekonomi, faktor mempertahankan kedaulatan dan keselamatan nasional, dan juga faktor menstabilkan politik negara, khususnya menjelang pilihan raya ke-16, entah bila yang akan berlaku. Tindakan Muhyiddin membuat pusingan U itu bagaimanapun disifatkan sesetengah pihak sebagai satu gambaran bahawa kepimpinan Bersatu berada dalam keadaan lemah tanpa ada pelan penggantian yang jelas. Bagaimanapun timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menegaskan, parti itu mempunyai ramai pelapis termasuk Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin yang berupaya memimpin parti pada masa akan datang. Ketika ditanya sama ada Bersatu mempunyai pengganti yang tepat untuk mengemudi bahtera parti itu selepas Muhyiddin, rata-rata perwakilan yang ditemui tidak dapat memberi jawapan yang tuntas. Pendapat saya setakat ni untuk untuk menggantikan Tan Sri tak nampak lagi lah. Kan, jadi kita rasa Tan Sri perlu ada bersama dengan Bersatu untuk ketika ni. Secara peribadinya saya rasa tak nampak siapa lagi yang boleh nak teraju Bersatu buat masa sekarang ni, sebabnya kita semua masih memerlukan Tan Sri lagi untuk memimpin kita. Saya yakin seperti yang Tan Sri pernah maklumkan dalam temu ramah sebelum ni, bahawa Parti Bersatu kita tidak putus dengan kepimpinan yang ada. Kita ada timbalan presiden, kita ada naib-naib presiden, kita ada Setiausaha Agung yang juga hari ini sebagai ketua pembangkang. Dan seperti apa yang Tan Sri maklumkan sebelum ni, Tan Sri menunjukkan bahawa Tan Sri groom kepimpinan-kepimpinan yang ada dalam Bersatu hari ini. Jadi saya tak rasa jika benar-benar Tan Sri tidak mempertahankan jawatan presiden,
perkara itu akan menjadi isu besar kepada parti ini sendiri. Sebab kita ada ramai pemimpin. Pada pandangan saya, terdapat beberapa tokoh yang berkelayakan di dalam majlis tertinggi. Jadi salah satunya mungkin YB Razi Chidin ataupun YB Pija lah, pada pandangan saya lah. Jadi itu tertakluk kepada pemilihan nantilah, kan, bagaimana, dan akan ditentukan oleh kuasa yang berada di peringkat bawahan. Saya apabila mendengar ucapan dasar Tan Sri Muhyiddin semalam, saya merasa amat sedih. Bukan hanya saya, tapi saya perhatikan ramai para perwakilan menitiskan air mata. Sir, we are all here. We love you so much. Bagaimanapun pimpinan Bersatu menafikan bahawa kebergantungan parti itu kepada Muhyiddin merupakan gambaran ketandusan pemimpin, sebaliknya beliau masih diperlukan bagi proses pemerkasaan parti. Namun pengumuman Muhyiddin itu berlaku di tengah-tengah dakwaan wujudnya desakan dalaman supaya mana-mana pemimpin tertinggi Bersatu yang lemah perlu diganti. Malah tindakan terbaru 5 ahli Parlimen Bersatu menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga boleh dilihat sebagai satu krisis kepercayaan terhadap pimpinan Muhyiddin dan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Adakah ini bermakna bahtera Bersatu semakin tenggelam selepas parti itu gagal membentuk kerajaan bersama PAS pasca PRU ke-15? Berikut pandangan dua penganalisis politik yang diwawancara Kini TV. Dan asakan demi asakan saya lihat menggoyahkan Bersatu itu sendiri. Sama ada bahtera parti Bersatu akan karam, kita perlu menunggu sejauh mana Abah dan kru anak kapalnya bersedia mengemudi bahtera Bersatu dengan strategi yang berbeza. Buat masa ini saya perhatikan selaku Presiden Bersatu, beliau telah pun diisytihar bebas oleh Mahkamah Tinggi atas 4 pertuduhan menyalahguna kedudukan beliau bagi tujuan rasuah yang melibatkan lebih 200 juta. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di sini, mungkin belum masanya untuk Bersatu tenggelam. Yang kita perhatikan mungkin goyah buat masa ini kerana adanya asakan yang bertubi-tubi untuk cuba menggempur Bersatu sendiri dan merasakan semacam ada gerakan untuk melemahkan Bersatu dengan menyerang beberapa pemimpin utama parti. Kalau kita nak kata dia bakal tenggelam, dia haruslah melibatkan apa yang kita panggil sebagai the clash of the titan within that organisation ataupun dalam konteks parti Bersatu itu. Tapi setakat yang saya ikuti di peringkat kepimpinan tertinggi, sama ada di peringkat presiden, naib presiden, timbalan presiden dan sebagainya, saya nampak at the surface level perkara ini tidak the relationship between them are quite intact. So untuk kita buat satu tanggapan bahawa Bersatu bakal tenggelam dengan apa yang berlaku pada masa sekarang ni, saya rasa satu tanggapan yang premature lah, pramatang. Unless there is ribut dalam cawan yang begitu kuat berlaku dalam kalangan kepimpinan tertinggi, only then we can make a gauge ataupun ramalan bahawa something is not right within Bersatu. Berikutan perkembangan semasa, kedudukan Bersatu sebagai abang besar dalam Perikatan Nasional juga semakin dipersoalkan. Malah ramai berpandangan PAS sebagai parti yang lebih lama dan besar sepatutnya menjadi parti dominan dalam gabungan itu. Di saat Bersatu semakin goyah, PAS pula dilihat semakin mengukuhkan kedudukannya dalam landscape politik negara. Malah Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sendiri mengakui tindakan 5 ahli parlimen yang menyokong Anwar telah melemahkan usaha Bersatu untuk merampas tampuk pentadbiran kerajaan. Sementara itu, Dr. Awang Azman dari Universiti Melaya juga berpandangan sikap Ketua Pembangkang yang dilihat sombong kerana enggan meneruskan rundingan mengenai peruntukan ahli parlimen turut tidak membantu situasi blok pembangkang ketika ini. Apabila Bersatu diberikan peranan sebagai ketua pembangkang dan diharapkan memberikan impak yang lebih baik, khususnya dalam mendapatkan peruntukan
untuk pihak pembangkang tapi tidak dilaksanakan dengan baik, dan bila terang-terang nampak ketua pembangkang semacam tidak bersetuju, dan sebenarnya ini menimbulkan ketidakpuasan sama ada kalangan pimpinan Bersatu sendiri yang cakna kepada yang mahukan rakyat di kawasan mereka terus terbelah, dan seterusnya untuk mereka mengakui tentang kepimpinan di bawah Anwar Ibrahim ini memang sukar dikalahkan dan dijangka kekal hingga akhir penggal. Jadi apabila perkara ini dilihat tidak memberikan bekas, tidak memberikan kesan kepada tingkah laku, masih lagi mempertahankan tidak mahu berunding untuk mendapatkan pendudukan, dan inilah menyebabkan krisis bukan saja dalaman tapi tanggapan pihak luar terhadap Parti Bersatu. Perhimpunan Agung Bersatu 2023 baru saja melabuhkan tirainya pada Sabtu lalu. Parti itu juga bakal mengadakan pemilihannya pada tahun depan. Sebelum ini, Hamzah Zainuddin, antara yang disebut sebagai pencabar utama jawatan tertinggi parti itu, sekiranya Muhyiddin memutuskan untuk tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Dalam wawancara bersama Free Malaysia Today baru-baru ini, Presiden Bersatu itu turut mengakui Hamzah sedang dilatih sebagai pemimpin pelapis PN. Adakah kita bakal melihat jawatan Presiden Bersatu dicabar tahun hadapan? Sama-sama kita lihat. Laporan oleh Seth Akmal dan Azrin Mazlan untuk Kini TV.